Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Pada malam ini insyaAllah kita mulakan dengan tajuk yang ke-12, iaitu bagaimana tata cara bersikir. Yang ini orang kata pasal berzikir ya. Apa dia ucapan zikir seperti mana di dalam Al-Quran Karim. Ini kita lihat. Ini dia nota ya, tata cara berzikir. Sebenarnya tajuk ini kita akan guna untuk, jadi sambil menyelam kita minum air. Tajuk kita hari ini tentang tata cara berzikir. Boleh ambil penonton ya, yang bawah sekali itu C. Bermulanya zikir adalah dari C, naik ke B, naik ke A, baru naik yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Yang akhir sekali itu dah zikir yang peringkat yang tinggi sekali. Okay. Yang pertama kita lihat zikir yang pertama sekali, iaitu duduk pada surah 36 ayat 69. Surah 36 ayat 69. Jadi tuan-tuan, kalau boleh sila buka surah tu, dan kalau boleh tuan-tuan kena tulis juga di bawah tempat kosong ayat tu, iaitu dalam surah Yasin ayat 69 kita baca. Saya minta juga tuan-tuan tulis macam mana pun untuk kita analisa. Okey. 69 ya. Dia berbunyi wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa Qur'an mubin. Itu foundation zikir. Ya, zikir berasaskan dari itulah. Okay. Lepas tu naik ke B, naik ke A, dan seterusnya naik ke atas. Okay. Okay. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tajuk ke-12, tata cara berzikir dalam Al-Quran. Tata cara itu bagaimana berzikir sebenarnya dalam Al-Quran, dan apa ayat yang dizikirkan, dan apa konsep zikir dalam Al-Quran. Konsep dia apa dia? Adakah sama dengan yang kita faham hari ini ataupun tidak? Ya, tajuk dia zikir. Zikir, tata cara. Tata cara ni kaedah dalam Al-Quran. Okay. Jadi satu C, ayat dia Yasin, wama allamna, wama allamna, wama allamnahu syi'ra. Syi'ra, wama yang bagi lahu, in huwa illa zikrun wa Qur'anun mubin. Zikrun wa Qur'anun mubin. Ini ayat ini. Ayat ini saja bila kita nak ulas tak cukup setengah jam. Ulang surah. Jadi tuan-tuan, ayat ini adalah ayat yang menyatakan foundation untuk
kita berzikir, asas untuk kita berzikir. Ya. Yang paling tinggi sekali iaitu 6. Okey. Okey, apa maksudnya? Cuba terjemah bersama saya. Wa. Ma. Tidak. Ingat, ini ma ni bukan apa. Ma ni ma nafi. Okey. Okey, wa ma. Okey. Wa ma. Okey. Andamnahu. Andam Mengajar kami kami mengajarkan ya. Wa ni haraf. Ini haraf. Ini ya. Okey. Asy-sya'ra. Syair. Kami tidak mengajarnya syair. Okey. Wa ma. Tidak. Dan tidak. Yang bagi lahu. Kalau kita terjemah dengan word by word memang tak faham dan tidak serega baginya. Ya, jika dia melainkan zikrun wa Quran mubin. Jadi kalau tuan-tuan tak terjemah dengan bahasa Melayu susah sikit sebab ini term ayat Arab. Ya, maksudnya kami tidak mengajar dia itu syair, malah apa yang kami ajar adalah zikrun, iaitu zikrun itu mana peringatan. Peringatan, ini zikrun, peringatan. Dia ada satu ilmu nama dia ilmu translation of Al-Quran. Ada ilmu khas translation of Al-Quran. Universiti kita tak ajar lagi ilmu tu. Okey, wa Quran, tuan-tuan. Bila zikrun wa Quran, dua-dua ni makna yang sama. Sebab Allah ni Allah haraf ataf. Betul? Zikir dan Quran. Jadi zikir dan Quran tu dua-dua yang sama. Melainkan peringatan dan Quran yang nyata. Yang nyata tu bukan Quran, tapi yang nyata tu dia jadi tabik. Jadi tabik kepada Quran. Mana zikrun wa Quranun mubin. Mubin tu ingat tak? Tabik. Tabik na'at berbalik depan. Okey? Jangan kata dia maktuf. Ini haraf ataf. Ini maktuf. Ingat lagi tak? Ya, ataf dan maktuf. Okey? Okey tak? Jadi maksudnya di sini zikir yang paling mula-mula start adalah Quran itu. Quran itu adalah asas untuk kita berzikir menggunakan ayat Quran. Bacaan Quran itu sebenarnya zikir. Zikir yang perlu kita baca. Tak mesti banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Subhanallah alazim. Itu bila zikir ni kena disebut ulang. Baca lagi besok. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Subhanallah alazim. Terus sebut lagi. Sebut itu zikir. Okey, itu zikir. Okey. Sekarang cuba tengok di sini berapa haraf. Haraf. Ada berapa haraf semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana saya masuk 10? Jadi kita menggunakan tajuk proses zikir Al-Quran untuk mengenali nilai nahwu dan saraf. Saya dah bagi buku saraf satu orang buku nahwu ya untuk jadi rujukan kita. Okey. Ini haraf, ini haraf. Okey, ini haraf. 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 Ini isim. Okey, boleh tak? Ustaz, ni ma tu
Macam mana nak bezakan dia masa bila dia jadi isim mausul, masa dia jadi haraf nafi. Yang ma nafi. Ma ada berapa? Ada banyak macam. So macam mana kita nak bezakan ma tu berbeza dalam Ma tu selalunya kalau dia jadi nafi, bila dia ada ilah. dalam ayat tak ada ilah. Ada ilah tak? Macam mana ada ilah? Mana nafi? Kalau tak ada ilah, kalau tak ada ilah, dia akan jadi barang. Barang siapa? Kalau Quran dia akan jadi apa? Isbat. Masa dia jadi isim mausul, masa bila? Isim mausul bila dia campur dengan isim. Campur dengan isim. Dia sebenarnya benda ni bergantung pada kebiasaan kita. Tak kata. Kalau nak senang lagi tengok dalam ayat Quran. Okay. Tengok dalam Mujam. Mujam jelas kan? Dia dah apa? Dalam ma kalau kita dah boleh kenal ma ni dah cukup apa dah? Kita cari mana fa'il? Mana fa'il? Alama fa'il. Fa. Lagi fa'il? Yang bagi. Fa. Lagi fa'il? Tak ada lagi. Zikrun isim ada tanwin kan? Okey. Zikrun dia tak ada. Okey. Kalau tuan-tuan boleh kenal isim dalam ayat ni pun dah cukup besar. Kena harap kan. Jadi nak suruh besar lagi jangan ke mana-mana, sebentar lagi. Mana ni isim? Isim. Mana isim? Nah. Isim domain, betul tak? Ya. Hu isim domain. Ini isim biasa, isim. Okey, lagi-lagi. Hu isim domain. Okey. Huwa isim domain. Okey. Zikru isim. Quranum isim. Mubinun isim. Okey. Setuju? Setuju. Okey. Boleh? Okey. Kena isim. Allah boleh kena isim. Boleh kena haraf. Boleh kena apa tu? PN. Dah cukup bagus dah. Kalau nak tahu lagi, ini fi'il mudhari', tanda dia ya, betul tak? Ya. Betul tak? Ini juga, ini mana lagi fi'il mudhari'? Tak ada lagi ya. Okey. Okey. Boleh tak kita pergi detail sikit? Kita pergi detail sikit lagi. Ya. Okey. Tapi tak sempat nak pergi semua hari ni, satu saja. Bagi contoh. Jadi kita akan gunakan ayat ini, ayat yang berkata tata cara zikir. Ini ayat foundation of zikir. Asas zikir itu dalam ayat ini adalah Al-Quran itu zikir. Ayat Allah itu zikir. So kita akan analisa usul-usul sorof dalam ini dan juga nahwu. So kita tengok nahwu dulu. Allamnahu, allama, betul tak fi'il madhi? Ya. Korek tak? Betul. Orang yang tak kena betul tu dia memang tak faham. Betul tidak? Allama fi'il madhi. Okey, dari grup dia aliman. Bila allama ni mengajar, kami mengajar dia. Siapa yang mengajar? Allah ni jadi fa'il, betul tak? Betul. Betul tak? Betul. Sebab dia fa'il kan? Jadi na ni, tengok semua. Na ni kita kata domain bersambung. Asal dia nahnu. Betul? Ya. Dan dia duduk tempat baris depan. Betul? Ya, betul. Kerana dia jadi fa'il, betul? Dan bila dia jadi fa'il, maka dia sendiri di bawah jabatan subjek. Okey. Jabatan subjek. Dalam ayat ini subjek dia adalah Allah. Sebab dia jadi pengajar. Kenapa dia? Itu kita baru kenal subjek satu saja. Jadi ingat, subjek ada 5. Satu, bila isim itu menjadi mubtada, ingat tak? Yang kedua, isim itu menjadi fa'il, betul tak? Okey. Yang ketiga, isim itu menjadi kana, betul tak? Isim kana. Isim kana.
Yang keempat, bila isim tu jadi khabar, Isim inna. khabar Isim inna. isim inna, isim kana, isim Inna. inna. Yang lima, bila dia jadi Naik. naib fa'il. Okey, naib fa'il. Yang keenam, bila dia jadi Isim la. isim La. la. Macam kita kata la ilaha, la ilaha. Ilaha ni dia kata subjek sebab dia jadi isim la. Okey, setuju? Okey. Jadi kita dah tengok Asalnya ilahun tu kan? asal dia ilahu. Tapi bila la jadi ilah. Okey. Asal dia ilahun. Ilahun, Tuhan itu ialah Allahu. Tuhan itu ialah Allah. Tak buat. Setelah dia masuk la, tidak ada Tuhan, ditambah dengan ilah, malaikat Allah. Jadi bila dia kata tidak ada Tuhan, ini sudah jadi la. Jadi kalau nak tahu makna ni sebenar dia, senang je. Buang ilah, buanglah ilahun Allah. Tuhan itu ialah Allah. Kenapa dia masuk la? Tak kuat. Nak kuat. Nak kuat. La haula wala quwwata la raiba. Okey. Okey. Sekarang tuan-tuan dah cantik belum? Cantik dalam tu amat ni analisa dia tak ni? Analisa. Soalan yang dulu sebagai Mangsa. Apa ni? asyik Asyik apa? Mampu lebih yang kedua. ada dua boleh Ada. dua bangsa. Okey, tuan-tuan saya mau tanya. Dan tidak kami mengajar nya tu mangsa. Tapi dia bagi depan sebab dia mabni. Okey. Mangsa. Dan syair itu mangsa juga, mangsa yang kedua. Maf'ul bih yang pertama dan kedua. Kita kata ini mim bi satu, ini mim bi dua. Jadi setiap yang jadi maf'ul bih dia mesti pada atas. Tapi ini pada depan sebab dia mabni. Huwa mabni kan? Betul tak? Ya. Jadi kita kata cuba sebut dhamir Domain bersambung bersambung tetap berbaris depan depan dan dan berada berada di tempat di tempat baris baris atas atas kerana kerana jadi jadi maf'ul bih maklum dan dan dia dia jabatan jabatan objek. objek. Cuba ulang lagi sekali. saya ulang Ustaz saya Okey. Sahut cabaran. dhamir bersambung berbaris depan mabni mabni ada tempat maf'ul bih yang Saya beri markah. Kata betul-betul. mana tempat Sebut dulu. Tu apa dia? dhamir dhamir bersambung Ha. berbaris depan Yes. mabni mengambil tempat maf'ul bih kerana Dan dia jabatan pada jabatan objek. objek. 70%. Ini dah 70%. 100% jawapan dulu. Ikut semua dia. Domain bersambung tetap berbaris hadapan berada di tempat baris atas kerana dia menjadi maf'ul bih dan berada di jabatan objek. Nak dengar dalam bahasa Arab tak? Tak ada. Ha? Berselagi tak ada. Nak? Dengar lah. Domain muttasil mabniyun ala dhammi fi
mahalli nasbin maf'ulun bih wa huwa objek. Tuan-tuan belajar ni tinggi tu. Kadang-kadang ni boleh kenal jabatan-jabatan ni. Dalam Quran ada 5 jabatan saja isim. Jabatan utama isim adalah subject. Jadi kalau dalam ayat ni dia menceritakan banyak tentang zikrul Quran, orang tak boleh. Sebab yang penting bukan zikrul Quran, yang penting ni siapa dia ni? Mana ada yang penting lagi tadi? Yang penting lagi. Yang penting ni dalam ni ada fa'il, iaitu domain tersembunyi jawab wujuban. Ingat tak wujuban? Kita tak sebut wujuban? Sebutlah wujuban. Wujuban. Ini domain. Ini cuba ikut. Wa domain Mumpasil tetap berbalik depan. Kerana tengok dulu. Tetap berbalik atas dan berada di tempat baris depan. Kerana dia menjadi mubtada dan dia subjek. Sama tak huwa dengan na? Yang sama tak? Na dengan huwa sama tak? Sama. Cuma ini dia guna dia na, ini dia gunakan dia huwa. Tapi tuan-tuan, huwa ni, ingat huwa ni bukan Allah. Tapi huwa ni adalah kitab. Bukan Allah. Kitab itu adalah Quran dan zikir mubin. Okey? Okey. Ada nak tanya? Tanya betul-betul. Jangan risau. Yang ini malah lagi pakai lagu tu kan? Dia lagu tu. Kena makan tak? Tu, hati betul. Betul. Okey, betul. So sekarang ni kita lihat ya. Kita pergi haraf dulu. Wow. Haraf. Bila kita jumpa wow, kita akan kata dia haraf. Sebab ini bukan wow sumpah, wow haraf. Ya, ataupun mungkin haraf istinah. Kita kata dia haraf ataf. Haraf ataf. Makna dia dan. Okey. Haraf ataf ni ada berapa beradik semua? Berapa beradik? 10. Dan ataf ada berapa beradik? 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 beradik. Dan tuan-tuan boleh sebut tak 10 beradik ni? Okay. Tak apa. Jadi bila kita nak baca haraf ni, kita boleh sebut haraf ni 10 beradik. Yang satu huruf ada 4, yang 2 huruf ada 3, yang 3 huruf ada 5, dan huruf atau yang paling tinggi sekali 3 huruf saja. Makna itu tak betul tu. Makna kita boleh cerita macam tu. Okay. Dan semua haraf mabni. Mabni alal fathih 3, mabni alal sukun 2, mabni alal dhamir 4. Itu tak betul tu. Sebagai contoh lah. Jadi kita campur-campur semua, haraf dia haraf atas 10. Adik-adik dia 10. Yang satu huruf ada 3 sebagai contoh. Yang 2 huruf ada 4 sebagai contoh. Campur semua 10. Okey? Jadi nak tengok haraf ni, nak tengok ataf ni, kita kena buka buku 30 jam, muka surat 3A. Cuba buku 30 jam. Nanti Ustaz. Ya? Ini 6A, tapi buku 30 jam. Ini K. Yang ada selak. Tak apa. Yang kita selak ni ayat-ayat kalimah Allah yang takut. Yang ni. Bisa tengok dah. Ya? Ada cepat. Buku tak ambil.
Ada tak? 30 jam? Ada tak? Tak jumpa ke? Tuan-tuan mesti buka. Tak buka, dah buka dah. Bukan. Bukan. Itu 20 jam je. Bukan. Yang ni, kau ingat? 5A. Ini dia. Buka. Okey. Muka 30 jam. Itu pun ada. Itu pun ada. Yang ni. Tuan-tuan, buku kalau saya beli mesti beli. Sekarang ni lagu penting buku ni kan. Kalau tak mahu beli, buat PT-PT. Bila tak bayar sekali. Saya tak bayar. Kalau saya buat buku ni, saya bagi free tu tuan. Ya, kalau saya buat buku. Jadi, tuan-tuan, sekarang ni buku tak jual lagi, bagi free je. Tapi dah ada. Sebab tak nak mati lah. Dah ada kat sini. Sakit ni. Okey. Saya nak beritahu, di situ ada berapa? 10. 10. Di 10. Dia jumpa dia. Jadi tuan lagi dalam matan adumi ada berapa? 19. 19. Huruf akta sebenarnya 19. Bukan 10. Jadi kenapa ada dalam buku tulis 10? Yang 10 tu yang biasa. Yang 19 tu yang luar biasa, yang jalan-jalan benda pun dimasuk juga. Jadi tuan-tuan nak tengok partikel yang betul, yang jamek manik, mana yang eksklusif, mesti ada dalam matan adurmiah saja. Matan adurmiah tak kurang. Kalau matan tak jangan kata 10. Kalau dia kata 19. Matan adurmiah ada buka tak? Tengok matan adurmiah. Buka buka. Ini. Saya baru buka tadi matan adurmiah 19. Baru otak. Okey, jadi gini, tuan tengok gini. Bila otak, bila refer aku adurmiah. Ada surat, berapa tadi? Jadi kita nak belajar dengan detail ni tuan. Ini tak ada lagi kita nak main-main. Kalam otak. Okey. 95. Tuan-tuan, harap atau semua baca dia mabni ala. Mabni ala. Letak di atas. Mabni ala. Letak di atas. Tuan-tuan, kalau macam waw ni mabni ala al-fathi. Boleh? Kalau macam fa ni mabni ala al-fathi. Cuba sebut ala al-fathi. Al-Fathi. Ada lagi tak cuba sebut satu huruf tak lagi? Summa. Summa mana kemudian mabni ala Fathi. So kita kena tengok, anda kena perhatikan huruf atas ni ada 19 semua. Berapa ala fathi? Berapa ala dhammi? Berapa ala sukun? Dan berapa ala kasri? Kalau nak faham betul-betul. Itu baru satu huruf atas. Baru satu huruf atas. Huruf atas ada 10. Baru satu. Tapi senang saja sebenarnya. Benda tu straightforward saja. Tak perlu fikir. Kalau macam ni lah. Kalau wow macam ni. Kalau tuan kata mabniun ala kasrati, tak agak lah. Ini mabniun ala fathi. Atau Au mabniun ala sukun. Jadi ini huruf ataf. Huruf ataf digunakan kepada dua-dua isim dan fi'il. Sila buka buku 30 jam, muka surat 5A. Kena buku tu juga. Saya nak mengajar tuan-tuan bagaimana cara nak buat reference ni. Reference kita 3 saja, isim, fi'il dan haraf. Isim, fi'il dan haraf. Yang ni 10. 10. Pasal ni 9. Hatta pada tempat yang okey. Kena buka. Ini permulaan. Ada lagi. Ini permulaan. Ada lagi. tak salah sampai Ini
Tak ada buku surat. Tak ada buku surat. Patut dipi. Iyalah. Matan Ajurumia. Tengok tuan Haji dalam ada berapa? Ada berapa? Berapa sumber penghulu atap? Dalam tu? 19. Kalau siapa kata 10, itu yang lama. Yang baru 19. Macam huruf ja dalam mata Ajurumiyah dia kata 18, tapi kita jumpa 19. Tuan-tuan, ini perbezaan ni jangan jadikan isu. Sebab pengarang ni kata ini yang biasa dalam Quran, ini yang tak biasa dalam Quran. Okey? Betul? Okey. Jadi tuan-tuan dah saling betul dalam ni. Saya nak ajar cara nak buat. Sebab tuan-tuan ni akan datang nanti minggu depan tuan-tuan apa dah tu? Tuan-tuan tulis ayat. Satu ayat saja daripada C. Tulis dalam ni. Pilih. B satu saja ayat. Tulis bawah ni. Kan ada peran ruang tu kan? Saya bagi Salimah, katakan ni saya bagi Haji Syukri C1. Zainab, apa tu B1. Lepas tu setiap orang dapat. Lepas tu bila dapat ayat tu kumpul hantar kat Salimah. Salimah akan compile ayat tu jadikan satu sheet. Mungkin tak akan 15 sheet dengan terjemahan sekali. Lepas tu saya akan ajarkan bagaimana nak relate, nak connect antara ayat antara 6 dengan 5 dengan 4, dan bagaimana cara kita nak keluarkan hadis yang support setiap ayat. Kita akan cari hadis-hadis daripada internet yang support ni. Lepas tu bila ayat 6 ada hadisnya, mungkin satu hadis. Ayat 7, ayat 5 ada hadisnya. Sebab setiap ayat ni, tuan-tuan ada hadis yang Nabi cerita. Nabi bila turun ayat, Nabi pergi rumah isteri dia, Nabi cakap, aku terima ayat ni lama Allah nausyah. Dia baca ayat tu. Jadi Fatimah pun buat riwayat. Jadi riwayat Fatimah tu akan jadikan hadis. Jadi tuan-tuan, ini kalau kita buat betul-betul, dia akan jadi lebih kurang 18 satu surat. Jadi tuan-tuan sudah boleh keluar satu buku tafsir yang bertajuk Tata Cara Zikir Foundation. Nak zikir, foundationnya mesti ayat ini. Just imagine, semua ayat ni dia buat apa? Ini baru satu ayat je. Ini baru satu tajuk je. Saya dah jadi belum nak pergi 30 tajuk. Mana kita kena keluar 30 buah buku tafsir. Jadi sekarang ni tuan-tuan boleh, kita akan buat jadual. Bukan malam ni, minggu depan kita akan buat jadual minggu depan. Tadi malam saya lantik jadi penyelaras. Boleh? Boleh. Ini penyelaras untuk akhirat. Okey, anda akan diberi itu di akhirat. Jadi anda ambil semua sekali itu, saya melalui email kepada dia, dan dia compile minggu depan bawa. Dan bila bawa tu saya akan ajar how to write connection between ayat-ayat ni supaya dia jadi satu pokok dia, iaitu tajuk dia Tata Cara Berzikir. Okey, kan kita dulu janji nak jadi ahli tafsir kan. Jadi kita keluar buku tafsir, satu buku pamphlet, buku tafsir tajuk dia Tata Cara Berzikir. Kita jual lah seluruh dunia. Okay, ada royalty dapat saya 50%. Sebab tuan-tuan, orang zaman-zaman dulu dia tak boleh terbang buku, dia boleh beli je. Bagi tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan tulis yang ni setebal ni je, so kita print lah 1000 bagi kat masjid-masjid atas nama kita di Jemaah Haji Ghazali. Lepas tu tulis ahli jawatan kuasa penyelaras Salimah. Guru esek lah kan. Tulis gambar semua kan. Ni tulis. Ini dia. Jadi buku macam ni. Jadi kalau tuan-tuan tulis tajuk ni, tepar pada ni buku lagi. Jadi apa jadi kalau Rumah Haji Ghazali ni mengeluarkan 30 buah buku? Saya rasa buku ni kalau print dalam RM2 satu kan, kita print 1000 baru 2000.
Kan? Kita carilah apa tu ni, kita carilah apa tu sponsor, kan? Mana kita belilah untuk diri kita, kan? Simpan buku ni. Buku ni hasil belajar. Tajuk ke-12. Tajuk dia tata cara berzikir. Ayat Quran ada 30 ni. Dan hadis ada 30 yang support setiap ayat. So ayatnya tu mesti ayat dengan terjemahan. Dan ayat tu mesti ambil daripada Quran betul. Jangan tulis tangan. Ambil daripada Quran yang paling baik sekali, Quran cetakan Jakin. Bila Jakin punya, Jakin tak boleh kata apa. Sebab kita nak hantar ke Jakin untuk semak sebelum kita print. Nak semak sebelum kita print. Jadi dalam buku ini kita akan analisakan setiap ayat tu mana jabatan, mana jabatan objek, mana jabatan subjek, dan kita akan syarah sikit jabatan objek itu siapa dia, subjek siapa dia. Dalam umpamanya dalam ayat ini Allah menegaskan bahawa apa yang diajar kepada Muhammad itu bukanlah syair seperti mana yang ditulis oleh penyair-penyair Arab pada masa itu, malah ianya adalah ayat dan peringatan yang nyata darinya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan beberapa hadis. Yang pertama, hadis dari Huzaifah radhiyallahu anhu mengatakan bahawasanya ketika ayat ini diturunkan, Allah Rasulullah bertemu dengan Huzaifah di waktu subuh umpamanya dan menceritakan kepada dia, wahai Huzaifah, aku baru terima ayat ini. Dan ingatlah bahawasanya ayat ini, ayat-ayat Quran itu adalah sebenarnya zikir yang menjadi peringatan kepada semua orang dan harus kita baca. Kerana Nabi kata, siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, dia mendapat pahala 10. 10 pahala. Satu huruf Nabi kata, bukan satu perkataan. Satu huruf, bila dibaca wow, dapat 10, ma dapat 10. Itu hadis tu. Hadis tu. Jadi kita support dengan hadis pada setiap ayat ni. Jadi kalau 20 ayat ada 20 hadis, lebih tebal dari ini. Dan kita tahu suruh-suruh bila Jakin dah luluskan, ada nafas, ada salat, dan lengkap terus lagi. Belum ada lagi buku tafsir yang rekam dan ada nama dan salat. Dia bawa topik. Jadi tafsir kita dinamakan tafsir berasaskan topik. Topik dia zikir. Dan kita sudah ada 11 tajuk. Okey, kita sudah ada 11 tajuk. Okey.